Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh barisan jawatan kuasa Surau Al-Falah Taman Pinggiran Delima, seterusnya para jemaah dan penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kuliah takmir online kita pada kali ini. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu asbab kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan diberikan kefahaman-kefahaman yang mendalam tentang agamanya, insya-Allah. Jadi kita sambung kembali pengajian kitab Jauharatul Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah pun membincangkan tentang 5 perkara yang saling berkait dengan ilmu tauhid. Jadi dalam asas kepercayaan tauhid ataupun akidah kita ada 5 perkara yang saling berkait yang kita dah bincangkan yang pertama dan yang kedua pada pertemuan yang lepas, iaitu yang pertama, semua perkara ini dalam ilmu Allah Ta'ala. Semua benda yang berlaku dahulu, hari ini dan akan datang, semuanya telah pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah bincang sifat 20, antara sifat wajib bagi Allah Taala ialah ilmu. Allah Taala Maha mengetahui, meliputi segala sesuatu, sama ada dahulu, sekarang ataupun akan datang. Jadi semua perbuatan kita Allah dah tahu. Esok kita nak buat apa, kita nak makan apa, kita nak apa saja yang kita buat, kita pun tak pasti lagi kita nak buat apa. Kejap lagi ataupun esok kita nak kerja, kita nak mulakan dengan bahagian yang mana, kita pun tak pasti. Tapi Allah dah tahu dah kita akan buat apa dia. Itu yang pertama, tentang ilmu Allah. Kemudian yang kedua juga kita kena faham tentang khalqul af'al. Jadi Allah Ta'ala adalah pencipta segala perbuatan. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan diri kita, zat kita, sifat kita, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Sama ada perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat, semuanya adalah daripada Allah Ta'ala. Hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Allah izinkan kita buat, maka kita mampu buat. Kalau Allah tak izinkan kita buat, sama ada kebaikan ataupun kejahatan, maka takkan terlaksana segala perbuatan yang kita buat itu. Itu yang kedua, Allah pencipta segala perbuatan. Dan yang ketiga, yang ini kita nak bincangkan pada pertemuan kali ini, iaitu berkenaan dengan manatul jaza. Berkenaan dengan manatul jaza. Apa dia itu? Iaitu tempat yang diambil kira oleh Allah Ta'ala untuk diberikan balasan baik ataupun buruk. Kat mana titik ataupun poin yang menjadi sebab kita ni akan dibalas dosa ataupun pahala. Sebab perbuatan kita hakikatnya semua Allah yang buat, Allah yang izinkan. Jadi inilah yang kita nak bincangkan, yang mana kita akan kupas berkenaan dengan perkara ini,
melalui matan yang ke-46, 48, 49 dan 50 daripada kitab Jawharatul Tauhid ini, matan Jawharatul Tauhid. Wa qala musannif rahimahullah, wa indana lil 'abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'athiran fal ta'rifa falaysa majburan wala ikhtiyaran walaysa kalan yaf'alu ikhtiyaran fa in yusibna fabimahdil fadli wa in yu'adzib fabimahdil adli. Dan di sisi kami, yakni ahli sunnah wal jamaah, jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan bagi hamba itu ada usaha dan bukanlah ia yang memberi kesan, hendaklah ia peka. Bukanlah dipaksa dan tidak ada pilihan, dan tidaklah ia melakukan melainkan pilihan. Jika diberi pahala maka semata-mata kurnia, dan jika diazab maka semata-mata keadilannya, yakni keadilan Allah Ta'ala. Jadi ini matan yang dikarang oleh penulis ini. Jadi kita lihat berdasarkan perkara ini. Jadi ulama mengatakan perkara pokok dalam perbincangan kita daripada tajuk yang ketiga ini, iaitu manatul jaza, daripada 5 perkara yang saling berkait dengan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Dan perkara inilah yang banyak manusia ataupun orang Islam sendiri yang masih lagi salah faham ataupun tidak jelas. Ia mengenai manatul jaza, iaitu tempat yang diambil kira oleh Allah Ta'ala untuk diberikan balasan baik ataupun buruk. Sebab tadi kita sebut yang pertama, semua benda yang kita buat Allah tahu, Allah mengetahui. Yang kedua, semua perbuatan kita juga Allah yang izinkan, Allah yang buat. Hakikatnya Allah yang cipta perbuatan kita, sebagaimana Allah ciptakan diri kita, Allah ciptakan sifat-sifat kita. Begitu juga dengan perbuatan. Jadi semua yang kita buat Allah dah tahu dah. Dan semua yang kita buat itu pun Allah yang izinkan, Allah hakikatnya Allah yang melakukan perbuatan kita. Jadi kenapa kita diberi pahala ataupun dosa? Yang itu kita nak bincangkan. Itu kita nak lihat di sini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, dengan kata lain, apa yang dikira daripada seseorang mukallaf itu lalu sehingga dia diberi pahala ataupun dia diberikan dosa atas perbuatannya. Agar perkara ini lebih jelas, kita perlu meneliti apa yang ada di dalam sunnah Nabi berkaitan dengan perkara ini. Jadi melalui nas, Nabi SAW pernah bersabda, wudi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Tidaklah diambil salah, maksudnya tidak dikira salah daripada umatku, iaitu tentang perkara yang dilakukan sebab tersalah, terlupa atau dipaksa. Jadi Nabi sebut 3 benda. Tidak diambil salah, maksudnya tidak dikira salah, tak dikira sebagai dosa bila mana umatku ini melakukan satu benda secara tersalah ataupun lupa, terlupa ataupun buat dengan dalam keadaan dipaksa. Hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Ibnu Umar. Yang kedua, dalam hadis yang lain pula, Nabi juga ada bersabda, rufi'al qalam an salasah, anin naim hatta yastayqis, wa anil mubtala hatta yabra, wa anis sabi hatta yakbar. Diangkat pena, yakni tidak dicatat sebagai dosa. Pena apa ni? Pena yang mencatat amalan manusia. Jadi malaikat kiri kanan ni duk mencatat sepanjang masa. Tapi dalam hadis Nabi sebut apa? Rufi'al qalam, malaikat mengangkat qalam, pena itu, iaitu tidak dicatat sebagai dosa daripada 3 perkara. Daripada 3 perkara ini tidaklah dikira sebagai dosa. Apa dia? Anin naim hatta yastayqis, daripada seseorang yang tidur hinggalah dia jaga. Jadi ketika tidur, seseorang yang tidur, dia tidaklah dikira sebagai dosa, walaupun mungkin dia mengigau
dia pukul isteri sebelah, kena tumbuk sampai lebam, ataupun kena sepak sampai jatuh katil, meninggal dunia, na'udzubillah tuan-tuan. Jadi benda tu dilakukan secara tak sengaja, ataupun ketika tak sedar dalam tidur, ataupun orang yang tidur sebab terlalu mengantuk sehingga dia terlepas solat, waktu solat tak semayang, jadi tidaklah dikira sebagai dosa, sehinggalah dia jaga, sehinggalah dia sedar kembali. Yang kedua, daripada orang gila sehingga dia sembuh, sehingga dia waras. Orang yang gila ni akal dia tidak waras. Bila tidak waras ni, dia tidak mukallaf, dia angkat ke pertanggungjawaban kepadanya, sehinggalah dia sembuh, sehinggalah dia kembali waras. Sebab ada jenis orang yang dia gila sekejap, dia ada gila sehari, sihat 2 hari, gila 3 hari, sihat 4 hari. Time dia makan ubat dia sihat, time dia tak makan ubat dia gila. Jadi orang yang sedemikian, waktu dia gila tu dia tidak mukallaf. Jadi waktu dia gila, dia tidak wajib solat, tak wajib puasa. Tapi hari-hari yang dia sihat, yang dia waras, dia wajib puasa, dia wajib solat seperti biasa. Jadi persoalannya perlu tak dia qada ataupun ganti balik ibadah-ibadah wajib ketika mana dia gila. Sehari dia sihat, 2 hari dia gila, kemudian datang hari yang keempat dia sihat balik, perlu tak qada? Tak perlu. Sebab waktu dia gila itu dia tidak mukallaf, maka tidak ada kewajipan ketika itu dan tak perlu diqada. Ini antara perbahasan yang disebut oleh para ulama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, anis sabi, daripada kanak-kanak hatta yakbar, sehinggalah dia dewasa, sehinggalah dia cukup umur, baligh. Jadi kanak-kanak juga akalnya tidak sempurna, tidak matang. Jadi apa-apa saja yang dilakukan oleh kanak-kanak tidaklah dikira sebagai dosa, kecuali lah sampai dia telah baligh, cukup umur. Ini juga hadis yang berkaitan dengan isu ini. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dengan itu tuan-tuan, berdasarkan kedua-dua nas hadis ini, para fuqaha bersepakat mengatakan bahawa orang yang tersalah, yang lupa, yang dipaksa, yang tertidur, ataupun orang gila serta kanak-kanak tidaklah berdosa dalam perbuatan mereka, sekalipun perbuatan itu menyalahi hukum syarak, seperti berbohong, minum arak dan lain-lain. Jadi berbohong, kanak-kanak berbohong, orang gila berbohong, ataupun dia dipaksa berbohong. Letak pistol tuan-tuan kat sini, pistol betul ni, bukan pistol mainan. Jadi letak pistol, kemudian dipaksa untuk berbohong, menipu, ataupun dipaksa untuk minum arak, dipaksa. Jadi semua perkara yang kita sebutkan ni tersalah minum. Ingat air teh, rupanya air arak, tersalah minum, ataupun terlupa nak solat, terlupa nak puasa, ataupun dipaksa. Dan seumpama yang kita sebut tadi tu, daripada dua-dua hadis tu ada 6 jenis, 6 jenis yang tidaklah dikira sebagai dosa, sekalipun perbuatan itu menyalahi syarak. Minum arak memang menyalahi syarak, berdosa besar. Tapi kalau dilakukan oleh 6 kelompok ini ataupun 6 keadaan ini, maka tidaklah dikira sebagai dosa. Namun apakah sifat yang dikongsi bersama di antara mereka, ke-6 golongan ataupun keadaan ini? Apakah yang persamaan mereka ni sehingga menyebabkan mereka ni tidak dikira sebagai dosa, perbuatan itu tak dikira sebagai dosa? Jadi apakah persamaan dia? Persamaan dia ialah ketiadaan pilihan yang sempurna. Jadi semua mereka ini tidak ada pilihan yang sempurna. Dia buat dalam keadaan terpaksa, ataupun dalam keadaan akalnya tak waras, akalnya tidak sempurna, tidak matang, ataupun terlupa, tak sedar, di luar daripada kawalan, bukan pilihannya. Inilah persamaan dia. Tidak ada pilihan yang sempurna oleh golongan ini, menyebabkan perbuatan mereka itu tidaklah dikira dosa di sisi Allah Ta'ala, sekalipun zahir perbuatannya itu salah dan menyalahi syarak, tapi dari segi hukum dia tidak berdosa. Ma'fu anhu lah, dimaafkan. Justru apa dia tadi, ketiadaan pilihan yang sempurna, iaitu tindak tanduk dan perbuatan mereka itu terzahir daripada kekurangan sifat yang ada pada mereka. Disebabkan ada kekurangan sifat pada mereka, mungkin kanak-kanak gila, terlupa, ataupun
tertidur. Jadi semua ini menyebabkan mereka tidak melakukan perkara itu dengan pilihan yang sempurna. Itu yang menyebabkan mereka tidak dikira sebagai dosa di sisi Allah Ta'ala. Justru tuan-tuan muslimin muslimat, ikhtiar ataupun pilihan sendiri, ikhtiar ialah ataupun pilihan kita, bila mana kita buat sesuatu perkara dengan pilihan kita sendiri, pilihan sempurna, bukan pilihan terpaksa. Itulah yang menjadi tempat yang akan Allah Ta'ala bertanggungjawabkan kepada kita, dan sebab untuk kita mendapat pahala ataupun dosa. Jadi inilah ikhtiar ataupun pilihan kita, apa yang kita pilih, itulah yang menjadikan sebab kita dapat dosa ataupun pahala. Apabila seseorang mukallaf itu memilih untuk melakukan amal soleh, bila dah pilih nak buat amal soleh, ditulis baginya pahala. Kita pilih nak buat, kemudian kita pun berusaha untuk buat, bersungguh-sungguh untuk buat. Pilih tadi tu, maksudnya kita dah ada niat ataupun ada keazaman nak buat, yang itu pun dah ditulis pahala untuk kita, dah dikira satu kebaikan. Banyak hadis yang menyebutkan bila seorang itu berniat nak buat kebaikan, kemudian dia tak mampu nak buat sebab ada halangan-halangan yang tertentu, maka telah pun dikira sebagai satu kebaikan. Kalau dia buat, tambah lagi 10 kebaikan. Dia niat ataupun dia ada azam nak buat baik, itu pun dah dikira satu kebaikan dan diberikan pahala untuk dia. Jika dia memilih untuk melakukan amal kejahatan, dia pilih dan dia pun telah berusaha walaupun tak berjaya, dah pilih nak buat kejahatan, dah rancang, dah buat plan untuk merompak bank, usaha telah dilakukan, kesungguhan, keazaman dah ada, tiba-tiba line tak clear tuan-tuan, polis banyak buat operasi, jadi tak berjaya rompakan itu, tapi dia telah memilih untuk melakukan kejahatan dan dia ada usaha dan keazaman, maka ditulis untuknya dosa, sekalipun belum lagi merompak, tapi dia telah memilih dan dia telah berusaha untuk melakukan kejahatan tersebut, maka telah ditulis baginya dosa. Ini dapat dilihat daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, idzal taqal muslimani bisayfayhima faqatala ahaduhuma sahibah falqatilu wal maqtul finnar qila hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, apabila dua orang Islam bertemu dengan dua pedang masing-masing, datang dua orang Islam dengan pedang masing-masing untuk apa? Untuk bergaduh, untuk membunuh. Masing-masing itu datang dengan niat untuk membunuh. Bawa pedang tu maksudnya memang nak bunuh lah, nak bergaduh, gocoh. Lalu salah seorang membunuh seorang yang lagi. Jadi seorang menang, seorang kalah. Dalam pertempuran tersebut, nasib menyebelahi salah seorang. Maka yang membunuh dan dibunuh finnar, kata Nabi. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Dikatakan, maksudnya sahabat bertanya, ini yang membunuh, ya, dia faham masuk neraka. Bagaimana pula yang dibunuh? Yang membunuh sebab dia bunuh, perbuatan dia membunuh, maka dia masuk neraka. Sahabat bertanya, kenapa pula yang maktul, yang dibunuh juga masuk neraka? Maka sabda Nabi SAW, yang dibunuh juga hendak membunuh seorang lagi. Jadi dia masuk neraka sebab apa? Sebab dia ada niat, bukan niat, bahkan keazaman, kesungguhan. Dia dah datang dengan pedang tu, maksudnya dia dah berazam untuk membunuh kawan tu. Bukan sekadar niat, niat ni dia lintasan, yang ni dia atas pada niat lagi, dia dah ada keazaman, bahkan dia telah berusaha. Keazaman satu, kemudian dia telah bergerak menuju kepada pertempuran tersebut. Jadi dia telah berusaha tetapi dia tidak berjaya membunuh, tapi dia ada keazaman. Di sini Nabi sebut yang dibunuh juga hendak kat sini maksudnya apa? Dia ada keazaman untuk melakukan kejahatan, dia ada keazaman untuk membunuh. Jadi membunuh ni dosa besar. Nabi kata yang dibunuh juga masuk neraka. Wa'alaikumsalam. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka bila mana pergaduhan ataupun pertempuran itu bukanlah pertempuran yang hak,
Beza dengan orang yang berperang, membunuh sebab benda yang hak, berperang untuk agama Allah, ataupun membunuh penjenayah. Ada juga orang yang tugasnya membunuh, dapat gaji, dapat upah daripada membunuh, tapi membunuh yang halal. Contohnya siapa? Orang yang tarik tali gantung, ataupun tukang pancung, al-gojo. Pancung dalam hukuman hudud, ada hukuman pancung bagi penjenayah-penjenayah seperti murtad, ataupun orang yang berzina, yang kahwin berzina, iaitu kita kena rejam lah. Jadi perbuatan membunuh itu pembunuhan yang hak, tak termasuk dalam perkara ni. Jadi yang ni perkara yang tidak hak, bergaduh dalam perkara yang tidak hak sehingga membunuh. Jadi dua-dua masuk neraka, kata Nabi. Nabi menyamakan antara pembunuh dan yang kena bunuh, yang membunuh dan yang dibunuh dari segi dosanya. Nabi kata dua-dua masuk neraka sebab dua-dua berdosa. Dan Nabi samakan kerana dosanya. Sebab apa? Sebab kedua-dua mereka itu sama dalam membuat pilihan dan keazaman. Dia memilih untuk melakukan kejahatan dan dia berazam, bahkan dia telah berusaha pun. Usahanya tu cuma satu tu usahanya berjaya, satu usaha tidak berjaya. Tapi persamaannya yang menyebabkan dua-dua masuk neraka ialah membuat pilihan dan berazam untuk melakukan dosa kejahatan itu. Seterusnya, bandingannya juga seperti mana sabda Nabi lagi. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, masalu hadhil ummati kamasali arba'ati nafar, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan fahuwa yaqulu law kana li mithlu hadha 'amiltu fi mithla alladhi ya'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fi ajri sawa. Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi 'ilman fahuwa yakhbitu fi malihi yunfiquhu fi ghairi haqqi. Wa rajulun lam yu'tihi Allahu 'ilman wala malan fahuwa yaqulu law kana li mithlu mali hadha 'amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fi wizri sawa. Kata Nabi, perbandingan umat ini seperti 4 orang. Jadi Nabi kata apa? Manusia ni dia ada 4 golongan. Ada 4 golongan, iaitu yang pertama, seseorang yang Allah Ta'ala berikan ilmu dan harta kepadanya, lalu dia beramal dengan ilmunya dan membelanjakan harta ke tempatnya. Jadi golongan yang pertama ni siapa? Orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ilmu. Dapat 2 nikmat yang besar. Nikmat ilmu, kefahaman tentang agama. Dan yang kedua, Allah Ta'ala beri dia nikmat harta kekayaan. Jadi bila mana dia mendapat nikmat ilmu, dia menggunakan ilmu itu dengan beramal sebaik yang mungkin dengan ilmunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah bagi dia nikmat harta kekayaan. Apa yang dia buat? Dia membelanjakan hartanya ke tempatnya, ke jalan-jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi 2 benda yang dia buat. 2 nikmat Allah bagi, dia balas nikmat Allah Ta'ala tu dengan 2 perlakuan kebaikan. Dia beramal dengan ilmunya itu. Kemudian yang kedua, dia membelanjakan hartanya itu di jalan Allah Ta'ala. Itu golongan yang pertama. Ada manusia yang mendapat nikmat seperti ini. Kemudian golongan yang kedua, kata Nabi, seseorang yang Allah Ta'ala berikan nikmat ilmu kepadanya tetapi tidak diberikan nikmat harta kekayaan. Lalu orang ini berkata, alangkah baiknya kalau aku juga sepertinya, maka aku juga akan melakukan, akan berbuat sepertinya. Jadi orang yang ada ilmu ni tapi tidak ada kekayaan. Kemudian dia melihat golongan yang pertama, timbullah keazaman dia untuk berbuat seperti orang. Golongan yang pertama, kalau aku kaya aku juga nak bersedekah. Kan ada lagu kalau aku kaya, tuan-tuan kan. Jadi kalau aku kaya aku juga nak buat sepertinya, nak infak, nak zakat, nak bantu orang susah. Jadi dia ada niat, dia ada keazaman, dia pilih nak buat kebaikan kalau dia kaya. Jadi kata Nabi SAW,
kedua-dua mereka ini sama mendapat pahala. Jadi sebab niat, sebab keazaman, sebab pilihan yang dia buat, walaupun belum buat lagi, tapi dia memilih untuk buat kebaikan, dengan keazamannya itu, maka kata Nabi, kedua-dua mereka ini akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Kedua-dua itu telah membuat kebaikan dengan keazaman itu. Sementara golongan yang ketiga, kata Nabi SAW, iaitu seseorang yang Allah Ta'ala berikan nikmat harta kekayaan kepadanya, tetapi tidak diberikan nikmat ilmu. Jadi dia harta banyak, material banyak, tetapi tidak ada ilmu, ilmu kebaikan, ilmu agama. Dia tak faham tentang agama Allah Ta'ala, lalu digunakan harta kekayaannya itu untuk kejahatan. Dia salah menggunakan hartanya itu ke jalan yang tidak diredai Allah Ta'ala. Berbelanja bukan pada tempatnya, melakukan maksiat dengan harta-harta yang diberikan Allah Ta'ala. Ini golongan yang ketiga ada. Kaya-kaya tapi jahil, maka dia habiskan harta itu. Dia tak jadikan harta itu sebagai aset dia di akhirat, tetapi dia menyebabkan, dia jadikan harta itu sebagai penyebab dia akan dihumban dalam neraka Allah Ta'ala. Waliya'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan yang ketiga ini. Dan yang terakhir kata Nabi, golongan yang keempat, siapa dia? Iaitu seseorang yang Allah Ta'ala tidak berikan nikmat ilmu, kefahaman kepadanya, dan dia juga tidak diberikan nikmat harta kekayaan. Dua-dua tak ada. Ini miskin. Dua-dua miskin. Harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Jadi orang yang jahil ini, dia mengatakan, kalaulah aku ada harta sepertinya, kalaulah aku kaya sepertinya, aku juga akan buat sepertinya. Golongan yang ketiga, dia merujuk kepada golongan ketiga. Disebabkan dia ni jahil, dia melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, tetapi dia terhalang disebabkan dia tidak ada harta. Dia kata, kalaulah aku juga kaya sepertinya, saya aku akan gunakan harta aku itu untuk kejahatan sekian. Seperti mana yang dilakukan oleh golongan yang ketiga. Dia memilih dan dia berazam untuk melakukan kejahatan, cuma tidak terlaksana sebab dia terhalang disebabkan tidak ada harta kekayaan. Jadi kata Nabi SAW, mereka berdua itu sama-sama mendapat dosa. Pertama, dia dapat dosa sebab dia ada keazaman, dia gunakan hartanya itu untuk kejahatan. Yang kedua, dia tak buat tetapi dia ada keazaman, dia ada pilihan, dia telah buat pilihan untuk melakukan kejahatan walaupun tak buat. Jadi kata Nabi, mereka ni berdua-dua sama-sama mendapat dosa. Jadi beza tuan-tuan, kalau niat nak buat dosa, dia sekadar lintasan, belum dikira dosa. Tapi keazaman, ya, bila dah berazam nak buat jahat, azam ni lebih atas lagi daripada niat. Niat ni lintasan saja. Tapi kalau keazaman, dia ada kesungguhan. Macam kes berperang, membunuh tadilah. Dia niat bawa pedang, dah bergerak dah. Dia ada kesungguhan, azam ni kesungguhan dia, tetapi tidak berjaya. Jadi orang yang berazam melakukan dosa telah pun dikira sebagai dosa. Itu 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan tajuk kita pada pertemuan ini, iaitu manatul jaza. Jadi apa yang kita nampak daripada nas-nas yang kita sebutkan ini, iaitu Nabi menyamakan di antara orang yang pertama, golongan yang pertama dan yang kedua dari segi pahala, kerana kedua-dua mereka ini sama dalam memilih perkara baik dan berazam untuk melakukannya. Walaupun yang pertama berjaya melakukan, yang kedua tak berjaya melakukan. Yang pertama berjaya melakukan sebab dia ada nikmat harta yang Allah berikan. Yang kedua, Allah Ta'ala tak bagi nikmat harta, tapi dia ada keazaman untuk buat kebaikan itu. Jadi Nabi samakan golongan pertama dan kedua, dua-dua dapat pahala. Dan Nabi menyamakan di antara golongan yang ketiga dan keempat dari segi mendapat dosa. Sebab apa Nabi samakan mendapat dosa? Juga kerana kedua-dua mereka itu sama-sama memilih untuk melakukan kejahatan dan berazam melakukan kejahatan. Sekalipun yang ketiga itu berjaya dan keempat tak berjaya. Yang ketiga berjaya sebab dia diberi nikmat Allah Ta'ala dengan kekayaan sebagai ujian, lalu digunakan untuk buat jahat. Yang keempat, dia tidak berjaya sebab Allah tak bagi dia nikmat kekayaan untuk dia buat kejahatan, tetapi dia
berniat, dia berazam untuk melakukan kejahatan, memilih untuk buat kejahatan cuma tidak berjaya. Jadi sama, daripada sudut dosa sama, dia telah berazam untuk melakukan kejahatan itu. Jadi inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Poin dia apa? Pilihan, ikhtiar. Bila mana kita memilih, bila mana kita memilih untuk melakukan kejahatan, di situ telah pun tercatat dosa. Dan begitulah, bila mana kita memilih untuk melakukan kebaikan, kita berazam nak buat kebaikan, di situlah tercatatnya pahala bagi kita. Inilah manatul jaza, tempat titik tolak yang menjadi ukuran di sisi Allah Ta'ala. Dosa ataupun pahala itu ialah pilihan kita. Jadi inilah yang sebenarnya yang membezakan antara kita dan sekalian makhluk Allah Ta'ala yang lain, iaitu manusia serta jin. Jin juga makhluk yang mukallaf. Sebab apa kita ni mukallaf? Kita dipertanggungjawabkan sebab kita dua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan yang boleh memilih. Adapun makhluk-makhluk yang lain, dia tidak ada pilihan. Allah Ta'ala dah ciptakan dia, Allah dah set dia macam tu. Haiwan ke tumbuh-tumbuhan ke, haiwan ke tumbuh-tumbuhan ke, ataupun batu, kayu, benda-benda yang lain, termasuklah virus hari ni tuan-tuan, virus corona, dia juga tak boleh berpilih. Dia bukan makhluk yang mukallaf. Jadi dia hanya melakukan seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kalau Allah Ta'ala perintahkan dia menyerang manusia, menyerang sekelompok manusia, sekian-sekian orang, maka itulah yang dia akan lakukan. Dia tak ada pilihan nak pilih orang ni baik, orang ni jahat, dia nak tak. Jadi dia hanya melakukan seperti mana yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Jadi tuan-tuan, hakikat yang buat semuanya Allah Ta'ala, tapi pilihan ini Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada manusia dan jin. Dan di atas pilihan inilah kita akan dihisap, kita akan dihitung dosa pahala kita. Jadi mudah-mudahan kita semakin memahami tentang isu yang menjadi perbahasan utama dalam ilmu akidah kita ni. Sebab ramai orang yang salah faham tentang perkara ini. Jadi insya-Allah kita bila mana orang salah faham tentang perkara ini, dia mudah menjadi Jabariyah ataupun Qadariyah. Dia menyandarkan semua perbuatan ni Allah yang buat. Jadi tak ada apa-apa untuk kita. Semua Allah dah tetapkan, tapi kita ada pilihan. Allah bagi kita pilihan. Memang Allah Ta'ala yang buat perbuatan kita. Allah izinkan kita nak buat jahat ke nak buat baik, dan semua tu Allah Ta'ala telah pun tahu. Tetapi yang menjadi titik tolak, ukuran di sisi Allah Ta'ala ialah manatul jaza ini ialah apa dia? Ikhtiar kita, pilihan yang kita buat dan keazaman yang kita lakukan. Jadi orang yang berazam nak buat kebaikan, insya-Allah itu dah dikira kebaikan. Berazam nak semayang tahajud tapi tidak ada usaha, itu maksudnya dia niat tapi tidak ada usaha. Jadi kalau dia berazam, mesti ada usaha untuk bangun malam, kunci jam, tidur awal, pesan ke isteri untuk kejut. Itu kita nampak dia ada kesungguhan. Jadi mudah-mudahan walaupun tak bangun, dapat juga pahalanya itu di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga sekarang ni dalam musim-musim PKP, tak boleh kita nak bergerak, tak boleh nak semayang berjemaah di masjid surau, tapi kita berazam, kita rasa sedih tak dapat pergi. Jadi sebut dalam hadis, dalam sebuah riwayat hadis, orang yang ada niat, bahkan orang yang selalu melazimi semayang berjemaah di masjid ataupun surau ini, waktu dia sakit, terhalang dengan sakitnya, keuzurannya itu, tetap dituliskan pahala baginya. Walaupun dia tak pergi, tapi dia orang yang istiqamah dan dia berniat, dia berazam setiap kali waktu nak semayang berjemaah, maka ditulis juga baginya semayang berjemaah. Ini kelebihan Allah Ta'ala yang maha pemurah, memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, dan Allah mengetahui niat dan juga keazaman kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi kupasan berkaitan dengan isu ini, tajuk yang ketiga ini, iaitu tentang manatul jaza pada pertemuan akan datang. Panjang lagi perbahasan itu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada kita untuk sama-sama kita beramal dan membetulkan akidah, supaya apa yang kita buat ini semuanya selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan bertepatan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya, insya-Allah. Jadi sekadar itu tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya.
Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.